السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan kepada kita nyawa, memberikan kepada kita kekuatan, menghadirkan hati kita untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan ketaatan yang kita laksanakan ini mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala kelak insya-Allah. Pagi ini saya menggantikan Dr. Akmal Khuzairi yang tidak dapat hadir atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Kebetulan namanya pun sama, Akmal juga. Tapi jangan salah sangkalah, bukan salah Akmal tu. Cuma nama aja sama. Ala kulli hal, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapat rahmat, redha dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian sebuah hadis yang sahih yang dipetik daripada kitab 40 hadis sahih kisah ghaib, iaitu tajuk yang akan kita bicarakan pada pagi ini ialah muflis di akhirat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis? Qalul muflis fina man la dirhama lahu wala mata'. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya para sahabat, "Hangpa tahu tak muflis tu apa dia?" Yang kata namanya muflis ni siapa? Maka para sahabat jawab, "Muflis bagi pandangan kami ialah orang yang tidak ada dirham dan tidak ada harta. Tak ada pitih, tak ada duit dan tidak ada harta. Rumah tak ada, kenderaan tak ada, tanam-tanaman tak ada, kerja pun tak ada. Muflis." Faqal, "Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bis-salah was-siyam waz-zakah wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار." Nabi SAW menerangkan tentang siapakah muflis itu. Kata baginda, sesungguhnya orang yang muflis daripada kalangan umat aku, maknanya orang Islam tu sendiri, umat Nabi Muhammad, ada potensi mereka menjadi muflis, iaitu orang yang datang pada hari kiamat bawa pahala semayang, solat, bawa pahala puasa yang banyak, bawa pahala zakat dia yang dia bayar tiap-tiap tahun, dan juga datang dengan membawa dosa mencaci yang ini, menuduh zina yang ini, makan harta yang ini, yakni yang haram, menumpahkan darah ini dan memukul yang ini. Maka
kebaikan-kebaikan yang diberikan kepadanya yang ini dan yang ini. Apabila kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum ditunaikan apa yang ada padanya, maka keburukan-keburukan mereka diberikan kepadanya, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Nabi bagi tahu, orang yang muflis, orang yang bankrupt di kalangan umat aku ni, bila dia mai hari kiamat bawa banyak pahala. Nabi sebut 3 pahala. Pahala semayangnya banyak, pahala puasanya, pahala zakatnya. Dan sudah tentulah pahala-pahala yang lain sekali. Baca Qurannya, zikirnya banyak, silaturahimnya, bawa pahala-pahala. Cuma Nabi ringkas, Nabi sebut 3 ni aja lah. Kalau Nabi sebut semua panjang pula. Kita ambil faham begitu, bawa banyak pahala di akhirat. Tapi dia bawa juga bersama-sama dengan dia dosa menghina orang, dosa mencaci orang, dosa menuduh orang buat zina, orang jahat, menuduh bahawa seseorang ni buat suatu perkara yang buruk, tuduhan. Dan juga memakan harta yang haram, daripada riba, daripada scam, pembohongan, dan menumpahkan darah, iaitu bunuh atau cederakan seseorang, dan memukul yang ini, cederakan orang, pukul. Maka bila dia ada dosa-dosa dengan manusia daripada sudut harta benda, daripada sudut jiwa, daripada sudut nyawa, daripada sudut maruah dan sebagainya, dosa dia kepada manusia lain, maka apa kata Nabi? Kebaikan-kebaikan ataupun pahala-pahala dia yang ada pada diri orang yang berbuat jahat ini akan diberikan kepada orang yang dia aniaya, yang dianiaya, yang dizalimi. Bila kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum ditunaikan apa yang ada padanya, pahala dah habis dah bagi dekat orang, ada lagi dosa dia dengan orang lain, maka keburukan-keburukan mereka diberikan kepadanya. Dosa-dosa orang yang dia aniaya itu pula diberikan kepada dia. Kemudian kata Nabi, dia dicampakkan ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dan juga Imam At-Tirmizi di dalam sunannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di dunia kita gerun bila dengar ada sebahagian daripada manusia ini diisytiharkan oleh mahkamah dia ni muflis. Dan kita takut kalau perkara itu berlaku kepada kita. Kenapa? Sebab kita faham dan kita tahu orang yang muflis ini orang yang tak ada upaya untuk membayar hutang dia. Hutang dia banyak tetapi tak upaya untuk langsaikan hutang dia. Maka apabila kes ini dibawa ke mahkamah, mahkamah akan putuskan bahawa dia ni muflis. Dia akan disebut sebagai orang yang bankrupt. Orang muflis ni biasanya dia tak ada apa-apa harta, kerana semuanya diambil selepas pengisytiharan itu, semuanya akan diambil sebagai tebusan untuk melunaskan hutang dia yang dia tak mampu bayar. Rumah dia, kereta dia, aset-aset dia habis kena tebus. Maka dia tak ada apa atas dunia ni. Itu menurut hukum dunia. Bayangkan pula kalau harta itu ditukarkan dengan pahala. Maknanya orang itu tidak memiliki apa-apa pahala lagi. Nah, itulah yang Nabi SAW sebutkan di akhirat. Orang muflis itu adalah orang yang asalnya ada harta, ada pahala,
Umpama harta tadi atas dunia, dia ada rumah, dia ada kereta. Akhirat, dia ada pahala yang banyak dia bawa daripada solat dia, zakat dia, puasa dia dan amalan-amalan yang lain. Tapi kerana dia ni ada salah dengan orang, dia ada salah dengan orang ni beberapa perkara. Satu, yang melibatkan nyawa orang, bunuh atau cederakan orang. Itu satu kesalahan. Yang kedua, daripada sudut maruah, bila kita menjatuhkan maruah orang dengan cara apa? Dengan cara fitnah, dengan cara buka aib, dengan cara mengumpat. Apa-apa saja yang kita buat hingga menjatuhkan maruah orang. Tuan-tuan tengok hari ini, kalau dalam media-media, arus perdana, internet dan sebagainya, banyak kejadian ni. Kau jatuhkan aku jatuhkan kau. Biasanya nak diangkat siapa yang paling berilmu, siapa yang paling ada harta dan sebagainya. Nak jatuhkan orang, maruah orang. Dan sebahagian kadang-kadang di dalam politik ni berlaku dalam masyarakat kita. Nak jatuhkan orang, buka aib orang, dan akhirnya menyebabkan maruah orang tercela, tercemar dan sebagainya. Dosa daripada sudut harta benda. Skema berapa banyak dah hari ni orang kena. Itu belum lagi dengan urusan riba, urusan yang tak patuh syariah, macam-macam dalam soal ekonomi ini, yang menyebabkan sebelah bahagian, setengah daripada kita teraniaya. Kemudian daripada sudut agama, Al-Imam Al-Ghazali sebut antara perkara yang paling berat yang kena ditanggung nanti adalah daripada sudut agama, iaitu menuduh orang kafir. Tidak boleh sebarang menuduh orang ni kufur, kafir dan sebagainya. Dan juga tuduhan bid'ah yang sesat. Senang, lancar daripada mulut dia tuduh, kamu buat bid'ah, sesat, neraka, kamu ni. Tuduhan-tuduhan tu berat sebenarnya daripada sudut agama. Tidak semudah-mudah boleh mengatakan seseorang itu berbuat bid'ah. Apatah lagi yang dia fahami bid'ah tu satu je, iaitu bila bid'ah sesat, neraka. Takkan baca doa awal tahun, akhir tahun dah masuk neraka pula. Tuduh bid'ah. Misalnya, dan banyak lagi lah tuduhan-tuduhan daripada sudut agama. Baik. Jadi apabila kita melakukan, seseorang itu melakukan penganiayaan kepada manusia di atas dunia daripada sudut nyawanya, agamanya, maruahnya, harta bendanya, maka perkara itu akan disoal siasat di hari akhirat. Walaupun atas dunia mungkin kita terlepas, kita mengumpat belakang orang, ada apa ataupun sesuatu ke yang mungkin kita kena disebabkan kita mengumpat belakang orang? Tak kena. Terlepas macam tu je. Ya, terlepas di dunia ni. Tetapi tidak di akhirat. Pasti Allah akan datangkan keadilan kepada orang yang menganiaya atau menzalimi dan orang yang dianiaya, yang dizalimi. Maka itulah keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terlepas satu orang pun daripada setiap dosa sesama manusia. Sebab itu kita kena ingat, kalau kita mengadakan satu dosa dengan manusia, itu merupakan satu hutang kita dengan dia.
hutang, bukan hutang dunia yang boleh dibayar dengan duit ringgit, dengan harta benda, tetapi hutang akhirat. Bahkan hutang akhirat itu jauh lebih dahsyat keadaan dia daripada hutang dunia. Hutang dunia ni, kita berhutang dengan orang, cari tak jumpa, kita cari ahli waris, jumpa. Kita boleh melalui ahli waris misalnya. Hutang akhirat nak bayar dengan apa? Duit ringgit tak ada dah. Kita pergi seorang-seorang je dengan amalan kita. Maka itulah bayaran hutang kita. Kita dan amalan. Nak bayar dengan apa? Bayar dengan amalan. Dengan pahala amalan yang kita buat. Maka bila kita bayar dengan pahala amalan yang kita buat, apa lagi yang tinggal daripada kita? Kita pergi dengan amalan kita, kita bayar dengan amalan, apa lagi yang tinggal kat kita? Kita seorang-seorang. Amalan kita, pahala kita dah diberikan kepada orang yang kita naya. Dah kosong lah, zero lah. Nabi sebut dalam hadis ini, ada lagi dosa dia dengan manusia. Maka dosa orang yang dia aniaya itu pula akan ditanggung oleh orang yang menganiaya. Maknanya dosa dah habis, pahala dah habis diberikan kepada orang, dosa pula dia tanggung. Maka sebab itulah Nabi sebut di akhir hadis bahawa kemudian dia akan dicampakkan di dalam neraka. Summa turiha finnar. Kemudian dia akan dicampakkan terus dalam neraka. Nak kata apa lagi? Pahala sudah tidak ada. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu supaya kita ini tidak menjadi muflis di akhirat nanti, kita kena muhasabah diri. Apakah kita ini ada salah dengan seseorang? Kita tengok orang di keliling kita, family kita, jiran tetangga kita, adik-beradik, saudara mara, ada tak salah dengan mereka ni? Kawan-kawan pejabat yang kata manusia ni kadang-kadang ialah ada sikit sebanyak dosa yang kita buat, mungkin kita buat tu tak sedar, dan orang tersebut dia terasa hati dengan kita, ataupun kita buat sembunyi-sembunyi, orang tu tak tahu. Tapi Masya Allah, kesan dia akan sampai kepada akhirat. Dan mendiamkan diri itu adalah lebih baik daripada menimbulkan apa-apa masalah kepada orang lain. Malah dengan mendiamkan diri daripada melakukan sebarang keburukan adalah suatu amalan yang akan mendapat ganjaran pahala. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan ada seorang lelaki mai berjumpa Nabi SAW. Dia tanya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang utama? Apakah amalan yang utama? Maka jawab Nabi SAW, beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Dia tanya lagi, kalau saya tak mampu nak pergi berjihad, beriman takkan tak mampu, kan? Tak mampu pergi berjihad. Dia kata kalau tak mampu, kata Nabi SAW, tahanlah dirimu daripada melakukan keburukan. Sesungguhnya itu adalah suatu sedekah yang engkau sedekahkan ke atas dirimu sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Nabi sebut antara amalan yang utama adalah menahan diri kita daripada buat jahat kepada orang lain, bercakap tak elok kepada orang lain. Kerana itu akan jadi suatu sedekah. Sedekah kepada siapa? Kepada diri kita. Maknanya apa? Tahan diri kita daripada buat jahat itu akan mendatangkan pahala.
tengok orang mengumpat, geng-geng, pakcik bawang contohnya, duk mengumpat sedap, gelak apa semua, oh seronok kalau masuk ni, duk bergelak, duk cerita pasal orang. Tapi tahan diri kita tak masuk dalam grup tu. Orang panggil, main sini, ni ada cerita bagus nak start dah tu. Tak apa, saya ada urusan kat rumah, padahal nak balik mengayak kan. Saya ada urusan kat rumah, tak campur. Tapi bukan tak campur campur lah kalau dalam urusan yang bagus kan, urusan yang baik. Tapi kalau urusan yang tak baik, kita tahu, kita jangan campur. Lari daripada dia. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga sebut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khaira aw liyasmut, hendaklah dia bercakap benda-benda yang baik sahaja ataupun diam. Dua choice dia, dua pilihan saja yang Nabi bagi. Cakap benda yang baik ataupun diam. Tidak ada choice yang ketiga, iaitu pergi campur sekali dengan bercakap buruk kat orang. Tak ada. Dua saja pilihan Nabi bagi. Kalau tak boleh cakap yang baik, diam je. Maka itu akan mendatangkan pahala dan hikmah yang cukup besar, walaupun dengan diam, daripada melakukan perkara yang buruk. Tuan-tuan tengok hari ini, Masya Allah, kalau keluar satu isu, kalau keluar satu, kita kata artikel atau apa sahaja info ni, tuan-tuan cuba tengok di ruang komen. Mungkin ada yang puji, bahkan tak terlepas, mesti ada yang keji. Dia keji itu bukan sikit-sikit, bahkan kadang-kadang sampai tuduhan yang melampau. Katakan satu orang, dia tulis satu tazkirah ke apa, hadis itu hadis yang tidak sahih contohnya. Kalau kita tahu hadis itu hadis yang contohnya palsu ke, dhaif jiddan, kita boleh tegur dia secara berhikmah. Tapi apa yang orang-orang sebahagiannya suka buat adalah dia hina tu macam keji sangat orang yang tersilap menulis, menafalkan hadis dan sebagainya. Dia kata, wah, inilah penjenayah ilmu. Sampai tahap macam tu. Nampak? Dia punya garam tu, benda tu dah luka, dia masuk garam ni, bagi pedih ni. Padahal benda tu boleh settle dengan cara yang elok. Tapi kerana nak tunjuk dia ni, ilmu tinggi ya, ayat-ayat dia bagus, ini penjenayah ilmu dia tulis. Allahu Akbar. Hak ni duk berlaku dalam masyarakat kita. Tuduhan, percakapan yang melampau, yang ekstrim. Harap-harap kita janganlah terpengaruh dengan keadaan dan suasana yang begitu. Maka lari daripada dia dengan cara berdiam diri. Kalau kita duk pergi tambah sekali, Ajinomoto bagi sedap lagi tuduhan dia, maknanya kita sedang berhutang dengan orang tu. Berhutang apa? Berhutang pahala. Kena ingat, salah dengan orang, kita sedang berhutang dengan dia, berhutang pahala. Sayang tak pahala kita? Sayang, tuan-tuan. Itulah yang paling berharga dekat akhirat. Kita akan cari macam mana pun, kok mana boleh korek pahala aku ni. Sampaikan mak, ayah tak pedulilah dekat anak. Yang dia pedulikan adalah macam mana pahala dia yang dia kumpul ni. Kalau boleh koreklah pahala tu daripada anak, dia nak korek. Begitu juga anak dengan mak ayah dia. Kok mana-mana yang dia boleh korek pahala daripada mak ayah dia nak korek. Itu sahaja yang nak menjamin keselamatan dekat akhirat. Tuan-tuan, huru hara dia, susah payah dia dekat akhirat ni, hanya mengharapkan secebis pahala.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita ingat bahawa kekayaan manusia pada hari kiamat yang akan menyelamatkan atau membinasakan ialah kebaikan-kebaikan yang tidak dilakukan semasa hidup di dunia. Qisas pada hari itu ialah dengan kebaikan-kebaikan. Maka orang yang dianiaya akan mengambil kebaikan orang yang menganiayanya. Orang yang telah habis kebaikannya akan tidak lagi tertinggal sesuatu daripadanya, akan dilempar ke dalam neraka melainkan siapa yang dirahmati Tuhannya. Baik. Mungkin ada orang yang dia buat amal pahala dia banyak. Kemudian ada sikit dia buat naya dengan orang, dia buat zalim dengan orang, dia bercakap buruk pasal orang. Mungkin tak habis pahala dia, atau sedikit saja pahala dia pergi kepada orang lain. Maka masih berbaki banyak lagi pahala dia. Dan mungkin perkara itu tak berlaku kepada semua orang. Kita sendiri boleh muhasabah banyak mana pahala yang kita kumpul selama kita hidup ni. Semayang kita, semayang sunat kita macam mana? Kita puasa wajib, puasa sunat kita macam mana? Kita pergi haji, macam mana dengan bacaan Quran dan zikir kita? Mungkin wajib kita dah settle. Tetapi dengan perkara-perkara sunat ni mungkin ada lagi yang banyak yang kita belum laksanakan, belum yang kita kumpul. Jadi janganlah sampai kita merasa diri tak, alah tak apalah aku dah banyak pahala. Kalau ada salah-salah sikit dengan manusia ni, mengumpat sikit-sikit tu, pahala sikit je keluar kat dia. Jangan anggap macam tu. Sebab kedahsyatan di hari akhirat itu jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita bayangkan atas dunia. Kalau kita atas dunia bankrupt pun kita takut, bankrupt di akhirat lagilah takut. Mungkin atas dunia ni kita ada lagi talian hayat, kita tak ada rumah, katakan rumah kita kena sita dah. Kita ada rumah adik-adik ni boleh tumpang seminggu dua, sebulan dua. Ada orang boleh tolong lagi. Tapi yang kata dahsyatnya akhirat, bila tak ada pahala, nak tumpang pahala siapa? Tak ada lah. Sebab itu ya Allah, kalau dosa dengan Allah ni kita boleh istighfar minta ampun. Dosa dengan manusia ni nak cari dia balik, nak kena minta halal balik, minta maaf daripada dia balik. Dah kalau dah mati orang tu, tak jumpa dah, macam mana kan? Di dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan cara macam mana kalau kita bersalah dengan manusia, kita usaha, kita dah bertaubat, kita dah salah dengan manusia, kemudian kita bertaubat, kita nak cari dia balik tak jumpa, nak buat macam mana? Yang pertama, tetaplah kita usaha untuk berjumpa dengan dia, mencari dan minta maaf. Yang kedua, tak jumpa juga, usahalah untuk melakukan sesuatu amalan yang baik dan diniatkan kebaikan dia itu, pahalanya itu pergi kepada orang yang kita pernah zalimi dengan cara begitu. Tapi apa pun kena usaha untuk cari dia balik. Tak jumpa, buat dengan cara itu. Buat satu amalan dan minta kepada Allah, ya Allah, kalau amalan ini ada pahalanya di akhirat esok, pahala ini diberikan kepada dulu pernah aku aniaya. Dulu mungkinlah dia ni gangster, kan? Duk perah ugut manusia, duk ambil duit perlindungan katanya lah. Padahal tak ada apa pun, bukan kuasa dia pun nak ambil. Tapi kerana gangster, boleh macam-macam lah dia boleh buat. Tapi dia dah bertaubat, maka buat begitu. Antara cara yang kita nak hapuskan, kita kata nak cover balik dosa yang kita buat dengan manusia, yang kita tak mampu nak cari dia balik, tak jumpa balik, nak minta maaf.
Dan kena ingat bahawa pengertian muflis sebenar ialah muflis akhirat, iaitu orang yang telah habis kebaikan pada hari kiamat. Jadi kena set dalam minda kita bahawa muflis yang sebenar, muflis yang paling dahsyat adalah muflis di akhirat. Tak mahu kita sampai kepada tahap itu, maka kena settle urusan kita dengan manusia semasa kita masih hidup. Dan jangan bertangguh benda ni. Kalau kita bertangguh, tak apalah, nanti lah kita jumpa dia, kita minta maaf, tunggulah hari raya kita minta maaf kat dia. No, tak ada jaminan kita boleh hidup sampai hari raya. Maka takat Allah beri pinjam kepada kita nyawa sampai saat ini, sampai hari ini, usaha untuk settlekan urusan dengan manusia. Hutang piutang kita, salah silap percakapan kita, salah silap perbuatan kita, semua kena settle dulu dengan manusia. Sampai dekat akhirat esok, habis. Dia ada dua bila sampai dekat akhirat. Satu, mungkin dia maafkan kita, atau yang kedua, dia nak tuntut pahala daripada kita. Sebab ada dalam hadis juga, Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan syurga kepada orang yang dianiaya. Allah tanya kepada dia, kamu nak tak syurga ni? Orang yang dianiaya itu, orang yang kena aniaya itu kata, nak wahai Allah. Allah kata kepada dia, kalau begitu maafkan orang yang menganiaya kamu. Maka orang tu pun, baik ya Allah, aku maafkan dia. Kemudian Allah kata, pimpinlah tangan orang yang menganiaya kamu itu masuk ke dalam syurga sekali. Dan perkara itu bukanlah berlaku kepada semua orang, tidak. Jangan duk rasa kita nanya orang, tak apalah, nanti dia maafkan aku, dia pimpin aku masuk dalam syurga. Jangan rasa macam tu. Dia bukan berlaku kepada semua orang. Tidak ada jaminan berlaku kepada semua orang, tapi dia akan berlaku. Kata ulama, dia mungkin akan berlaku kepada orang yang menganiaya itu, dia menganiaya, dia banyak, sebenarnya dia adalah orang yang soleh, orang soleh, cuma sedikit saja dia pernah menganiaya orang. Maka perkara itu berlaku kepada dia. Dan seorang muslim hendaklah segera meminta kemaafan daripada hamba yang telah dianiaya ketika di dunia, sebelum diambil pahala-pahalanya di akhirat kelak. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang menganiaya saudaranya, maka hendaklah dia meminta maaf daripadanya pada hari ini. Nabi kata, siapa nanya pada orang, tak kiralah daripada sudut apa, sudut harta benda, sudut maruah, sudut agama, daripada sudut tubuh badan, jasad, nanya orang, Nabi kata minta maaf hari ini, sebelum tidak ada dinar dan dirham. Jika dia mempunyai amalan soleh, akan diambil daripadanya sebanyak mana kezaliman. Jika ia tidak mempunyai kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diberikan kepadanya, lalu diletakkan di atasnya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Sama maksud juga dengan hadis yang kita bacakan pada awal tadi. Cuma Nabi pesan, jangan tunggu. Jangan tunggu. Buat hari ini. Balik lagi muhasabah. Kepada siapa aku ada salah ni? Muhasabah. Pergi hantar satu tag, aku minta maaf kan. Saya minta maaf kepada kamu sebab sebelum ni adalah saya buat salah-salah apa dengan kamu ni. Sekian-sekian. Cerita. Kalau takut sangat kerana mungkin ada mudarat yang lebih besar akan berlaku kalau kita mengaku dekat dia. Imam Ghazali sebut juga dalam Minhajul Abidin itu bahawa buat begitulah. Pergi buat satu amalan, sedekahkan kepada dia. Kalau amalan itu baik, ada pahalanya, minta kepada Allah, ini ganti daripada apa yang aku buat aniaya kepada dia. Begitu. Tengok mudarat dia besar. Kalau mudarat tak besar, pergi minta maaf kat dia. Kalau mudarat besar, pergi mengaku kat dia, kita buat sekian-sekian. Dia kata, dia ni kalau aku mengaku, aku pula kena sekali masuk penjara, contohnya. Kan? Mudarat besar. Maka pergi buat dengan cara begitu. Buat cara amalan yang baik, ataupun kita minta maaf secara umum sajalah kepada dia, dengan niat di hati kita sekian-sekian dosa yang pernah kita buat kepada dia. Baik, wallahu alam. Sekadar itu, mudah-mudahan beri manfaat kepada kita.
dan perhatikanlah ya dosa-dosa kita dengan manusia, minta maaf, minta ampun siap-siap sebelum di akhirat nanti pahala kita habis begitu sahaja, lebur dan mengalir kepada orang lain. Allahu Akbar. Maka muflis dan bangkruptlah kita kelak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.